di dalam video yang lepas kita belajar bagaimana untuk mencari sebutan yang ke n. Sekarang kita belajar pula bagaimana hendak mencari jumlah n sebutan yang pertama, iaitu Fn. Jadi di sini kita lihat ada dua formula yang telah pun diberi. Formula yang pertama dan formula yang kedua. Kedua-dua formula ini telah dirumuskan sebelum ini dan kita boleh menggunakannya saja. Kita akan cuba dengan satu contoh. Janjang aritmetik 3, 7, 11, 15, 19, 23. Ada 6 sebutan saja semuanya. Tidak ada selebihnya. Jadi apakah nilai kepada A sebutan pertama adalah 3. Beza sepunya D bersama dengan 7 tolak 3 ataupun 11 tolak 7. Iaitu 4. N adalah 6. Ada 6 sebutan semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada N. Dan sekiranya kita nak mencari S6, iaitu jumlah 6 sebutan yang pertama, kita boleh menggunakan dua cara. Satu, kita guna cara manual, iaitu kita jumlahkan saja kesemuanya. 3 campur 7 campur 11 campur 15 campur 19 campur 23. Kita akan cuba cara manual dan kita akan cuba juga menggunakan kedua-dua formula yang telah diberi. Jadi kita cuba manual dahulu. Kita guna kalkulator 3 campur 7 campur 11 campur 15 campur 19 campur 23 persamaan 78. Okey, ini jumlah yang kita dapati secara manual. Kita gunakan cara yang menggunakan formula pula iaitu Sn, formula yang pertama Fn n per 2 2a campur n tolak 1d. Okey, jadi S6 sama dengan 6 per 2, n adalah 6 n per 2, 2a 2 darab dengan 3 campur n tolak 1. N tolak 1, n adalah 6 tolak 1 dan d adalah 4. D 4 Jadi 6 per 2 adalah 3 campur n darab 3 6 campur 5 darab 4. Jadi bersama dengan 3 n campur 5 darab 4 sama dengan 20. Jadi 3 darab dengan 26 iaitu 78. Jawapannya sama Jawapan sama dengan cara manual. Kita cuba gunakan formula yang kedua pula, iaitu Sn bersama dengan n per 2 A tambah Tn. Ada satu perkara yang saya tidak senaraikan. T6 sebutan ke-6 adalah 23 kita dapat daripada sini Jadi S6 kita guna saja formula di atas sama dengan 6 per 2. A adalah 3 sebutan pertama dan Tn 23. Bersama dengan n per 2 pula 6 per 2. Jadi sama dengan 3. 3 tambah 23 26. Okey, 26. Jadi bersamaan dengan 78. Kita dapati cara ini lebih cepat Okey. Jadi jumlah kesemuanya adalah sama 78. Jadi kita telah buktikan formula yang diberi ni memang tepat sekali Okey, berikutnya kita nak tengok bagaimana formula di atas, formula 1 dan kedua ni dirumuskan oleh ahli matematik sebelum kita. Mereka telah lama pergi tetapi mereka mempunyai meminda pemikiran yang sangat menarik dan cara yang sangat unpredictable kita tak dapat jangkakan mereka boleh berfikir dengan cara sebegitu untuk mendapatkan rumusan yang formula yang telah kita gunakan sebentar tadi. Jadi saya harap adik-adik akan berminat untuk memahami seksyen yang saya akan bentangkan bersama adik Jadi ini adalah persamaan yang pertama dan kedua formula yang kita gunakan sebentar tadi. Dan kita menggunakan janjang aritmetik yang sama juga 3, 7, 11, 15, 19, 23. Dan di sini saya telah pun letakkan satu
jadual dengan janjang aritmetik yang sama, tetapi saya buat 3 barisan di sini, susunan menaik, iaitu susunan yang sama tadi, 3, 7, 11, 15, 19 dan 23. Dan susunan menurun, nombor yang sama, tetapi saya terbalikkan susunannya, memulakan dengan nombor yang terbesar terlebih dahulu, iaitu 23. Kemudian kita pergi arah terbalik, 19, 15, 11, 7 dan 3 ya. Okey. Dan kita lihat barisan kedua adalah jumlah. Untuk kolom yang pertama, saya telah letakkan di situ 3 tambah 23 bersamaan dengan 26. Jadi sebutan pertama tambah sebutan terakhir 26. Dan bagaimana dengan sebutan kedua dicampurkan dengan sebutan kedua terakhir? 7 campur 19, jawapannya ialah 26 juga ya. Okey, sekarang sebutan ketiga dengan sebutan ketiga terakhir. 11 campur 15 samaan dengan 26. Sama. Berikut 15 dengan 11 pun sama 26. 19 dan 7 26 juga 23 dan 3 juga 26 Okey, menarik bukan? Semua nombor-nombor ni apabila kita susunkan menaik dan susunan menurun, apabila kita jumlahkan sebutan pertama dan terakhir pastinya sama dengan jumlah-jumlah yang sebutan kedua dan sebutan kedua terakhir dan berikutnya. Okey, sekarang mari kita lihat apa yang saya nak lakukan di sini ya. S6 jumlah 6 sebutan yang pertama seperti yang telah kita lakukan exercise latihan kita lakukan sebelum ini adalah 78 kan. Okey. Dan S6 di baris kedua tentulah sama juga. Okey, 78 juga ya. Sama ada dia tambah secara menaik atau menurun, jawapannya tetap sama. Kemudian saya nak kedua-dua ni saya campur ataupun 2 darab S6. Okey, iaitu 2 darab 78 bersamaan dengan 156 ya. Okey, sekarang barisan yang terakhir 26 ada 6 sebutan nombor 26. Okey, saya nak jumlahkan kesemuanya. Okey, berapa jumlahnya? Iaitu 6 darab 26. Okey, ataupun kita boleh sebut sebagai 26 darab dengan 3 campur 23, iaitu sebutan pertama dan sebutan terakhir ya. Iaitu bersama dengan, kita boleh guna kalkulator. 6 darab 26 sama dengan 156. Sama dengan jawapan yang kita dapati sebentar tadi. Jadi sekarang cuba lihat dengan betul. Cuba kita tengok ya. Ini yang menarik ya. Yang pertama, saya nak ambil balik apa yang telah saya tulis sebentar tadi. Okey. Iaitu 2 darab S6 bersamaan dengan, saya nak ambil pula apa yang saya tulis di sini ya. Okey. Iaitu 6 darab 3 campur 23. Okey. Jadi sekiranya saya kedua-dua belah saya bahagikan dengan 2 ya. Apa yang saya akan dapat? Saya akan dapat S6 bersamaan dengan 6/2. Okey. Darab, okey, saya buang perkataan darab itu, saya hanya tulis kurungan 3 campur 23. Okey, sekarang apa dia ya? Kita tahu S6 adalah apa? Iaitu Sn kita letakkan ke semua nombor ni secara umum ya. 6/2 pula apa dia? Itu ialah n/2. Dan 3 adalah A sebutan pertama dan 23 pula adalah sebutan yang terakhir iaitu Tn. Jadi kita letakkan secara umumnya iaitu Sn bersama dengan n/2 kurungan A tambah Tn. Jadi kita sudah dapat salah satu formula.
formula yang kedua. Yang ini ya. Okey, kita dah dapat rumuskan. Okey, menarik bukan? Okey, sekarang kita bagaimana pula kita nak dapatkan membuktikan formula yang pertama? Bagaimana kita nak buat? Tadi ini kita perlu berikan sedikit bantuan sebab kita perlu buangkan, kita perlu hilangkan Tn, gantikan dengan formula yang lain. Kita dah belajar dalam video yang lepas, formula untuk Tn adalah A tambah N tolak 1D, bukan? Okey, saya namakan ini sebagai persamaan yang ketiga ya. Jadi saya mau letakkan di sebelah-sebelahkan ya. Saya masukkan persamaan ketiga ke dalam persamaan kedua. Jadi apa saya akan dapat? Saya akan dapat Sn bersama dengan N per 2. Saya buat kotak, saya buat kurungan kotak sekarang sebab saya akan ada dua kurungan di dalam satu nested. Itu A tambah, okey, kita N per 2, A tambah Tn. Tn sekarang adalah A tambah N tolak 1D. Jadi kita tulis saja A tambah N tolak 1D. Okay, jadi Sn bersama dengan N per 2. A tambah A bersama dengan 2A. Tambah N tolak 1D. Jadi inilah dia formula yang sama. Formula satu yang kita rumuskan di atas. Ya, jadi menarik ya bagaimana formula ini dirumuskan. Okey, sudah tentu kita boleh terus menggunakan formula yang telah diberi, tetapi penting juga ya untuk pemahaman adik-adik dan juga supaya kita lebih mudah untuk menghafal formula, untuk memahami bagaimana formula ini dirumuskan. Jadi saya memang recommend, saya memang nak adik-adik kalau boleh cuba fahamkan betul-betul bagaimana kita rumuskan ni. Boleh ulang semula video ni supaya adik betul-betul faham. Okey? Buat masa ni saya akan teruskan ke pelajaran yang seterusnya. Okey, kita akan gunakan semula formula yang diberi dan kita tengok contoh soalan dan kita selesaikan ya. Dan di sini kita ada dua formula semula yang kita gunakan sebelum ini. Okey, mari kita buat soalan yang pertama dulu. Iaitu 15 sebutan pertama, janjang aritmetik 1, 5, 9, 13 dan seterusnya. Jadi ini dia ya, 1, 5, 9, 13 dan seterusnya. Dan kita nak sebutan yang kelima, kita nak jumlah 15 sebutan pertama. Jadi tentulah sebutan yang terakhir di sini adalah T15 ya, sebutan yang ke-15. Tapi kita tak tahu apakah nombor-nombor itu. Tapi jangan risau, kita boleh cari ya. S15 kita boleh cari. Jadi A adalah 1. Okay, D 5 tolak 1, biasa sepunya iaitu 4. N adalah 15. Tn kita tak tahu, T15 kita tidak tahu. Okey, sekarang kita boleh guna formula mana satu kita nak guna? Formula satu ke formula kedua? Okey, kita tak boleh guna formula kedua sebab kita tidak tahu Tn. T15 kita tak tahu. Jadi kita tak boleh nak gunakan formula yang kedua. Jadi kita boleh gunakan formula yang pertama saja. Formula pertama, Sn bersama dengan N per 2. 2A tambah N tolak 1D ya. Jadi S15 itu yang kita nak cari. S15 bersama dengan 15 per 2 sebab N adalah 15 tambah 2 A adalah 1 tambah N 15 sekali lagi 15 tolak 1 dan D 4. Jadi bersama dengan 15 per 2. Kita selesaikan dalam kurungan kotak. 2 darab 1 2 campur 15 tolak 1 14 darab dengan 4. Okay, sekarang 15 per 2 saya kekalkan. 2 campur 14 campur 4 berapa? 14 darab 2 28. 28 darab 2 56. Okey, jadi 56 tambah 2 15 per 2 2 campur 56 jadi 58. Okey, 58 dan 2 boleh selesaikan jadi 29 ya. Ya, 29. Kemudian kita darab 29 dengan 15.
Okey, nampak gayanya. Saya akan guna kalkulator juga. Mungkin agak sukar untuk buat secara congak. 29 darab 15 sama dengan 435. Jadi itulah jawapan kita cari. Okey, itu jawapan untuk soalan A. Kita lihat pula soalan B. Okey, sekarang kita tahu apa? Kita tahu sebutan pertama, kedua, 2, 5, 8, 11. Kemudian kita tak tahu nombor apa 11, lepas 11. Dan kita tahu sebutan terakhir adalah 59. Okay. Kita tahu A adalah 2. Basis punya D adalah 5 tolak 2 iaitu 3. Tn iaitu sebutan ke akhir kita tahu iaitu 59. Tetapi kita tak tahu apa. Kita tidak tahu N. Kita tak tahu jumlah semua sebutan berapa. Kita tidak tahu. Jadi kita perlu cari. Dan bolehkah kita selesaikan terus menggunakan mana-mana formula di atas daripada formula pertama atau formula kedua? Sudah tentu tidak boleh. Sebab apa? Kita memerlukan nilai N. Kedua-dua formula memerlukan N. Jadi kita perlu cari nilai N terlebih dahulu. Bagaimana nak cari nilai N? Kita boleh guna formula sebutan ke N yang pernah kita gunakan sebelum ini. Iaitu Tn bersama dengan A tambah N tolak 1D. Ya. Sebab kita tahu A, kita tahu D. Kita juga tahu Tn. Kita boleh tahu N berapa ya. Jadi kita guna semula. Jadi Tn adalah 59. A adalah 2 campur N tolak 1D iaitu 3. Okey. 59 tambah 2 tambah. Okey, mula sekali Tn kita darab dengan 3 jadi 3N. Okey, saya cantikkan sikit N saya. Okey. Kemudian tolak 1 didarabkan dengan 3 jadi tolak 3. Alright. Okey, sekarang kita buat cara panjang sedikit ya. 59 bersama dengan 3N 2 tolak 3 bersamaan tolak 1 Okey, jadi 3N bersamaan dengan sekiranya kita pindahkan tolak 1 ke kiri. Dia akan jadi campur 1 Jadi 59 tambah 1 jadi 60. Dan saya juga ubahkan kedudukannya. 3N saya letak ke kiri, 60 saya letak ke kanan. Okay, sekiranya dibahagikan dengan 3 kedua-dua belah. Jadi N adalah bersamaan dengan 60 bahagi 3 iaitu 20. Jadi kita sudah tahu nilai N. Okay, apabila kita tahu nilai N, kita boleh guna salah satu daripada formula di atas Sn. Jadi formula mana kita nak guna? Kita boleh guna kedua-duanya sekali Tetapi saya nak memilih formula yang kedua kerana ia lebih mudah. Dan kita juga tahu nilai Tn lebih mudah, lebih cepat Jadi Sn sama dengan N per 2 A tambah Tn iaitu S20 sama dengan 20 per 2. A adalah 2 tambah 59 iaitu 10 darab dengan 61 iaitu 610. Itulah jawapan yang kita cari. Okay. Jadi inilah contoh cara penggunaan formula. Okay. Sekiranya adik-adik berminat, saya memang recommend adik-adik untuk mencuba contoh ini. Jadi ambil kertas, ambil pen adik-adik dan cuba. Boleh berhentikan sekejap video ini supaya adik-adik dapat mencuba. Dan sekiranya kurang faham, ulang semula video ini. Okay. Tetapi untuk saya teruskan ke pelajaran yang seterusnya. Okay, kita lihat pula cara-cara nak mengira jumlah nombor berturutan yang spesifik dalam janjang aritmetik. Apa bezanya dengan contoh yang sebelum kita lihat? Okay, contoh sebelum ini kita lihat N sebutan yang pertama. Okay, mesti bermula daripada T1 sebutan pertama ke Tn. Kita jumlahkan berikutnya. Tetapi untuk apa yang akan saya tunjukkan ini lain sedikit. Kita nak tengok nombor berturutan. Tetapi tidak semestinya bermula daripada T1. Tidak semestinya bermula daripada A sebutan pertama. Contoh.
Kita nak cari jumlah T5 ke T5 ke T9. Bagaimana nak melakukannya? Ya. Sudah tentu, kita boleh buat secara manual, iaitu T5 tambah T6 tambah T7 tambah T8 tambah T9. Okey. Tapi ada cara yang lebih sistematik. Ya. Sekiranya saya nak mencari 9 sebutan pertama, jadi saya boleh buat sebegini. Ya. Walaupun kita nak cari T5 ke T9, saya cari 9 sebutan pertama dulu. Iaitu S9 sama dengan T1 tambah T2, panjang ya, tambah T9. Okey, bolehlah kita dapat S9. Tetapi saya nak hanya T5, jumlah dari T5 ke T9 saja. Apa yang boleh saya lakukan ialah saya mencari S4. S4 ialah T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4. Kemudian apa yang boleh saya lakukan daripada dua ni? Ya, saya tolak S9, tolak S4. Sudah tentu saya akan dapat apa yang saya nak cari. Iaitu jumlah dari T5 ke T9. Ya. Sekiranya kita nak cari dari nombor T5, kita perlu cari S4. Okey. Jadi sekarang kalau saya tulis begini, S9 tolak S4 bersama dengan, sudah tentunya dia akan tinggal ini saja ya. T5 tambah T6 tambah T7 tambah T8 tambah T9. Jumlah dari T5 ke T9 bersama dengan S9 tolak S4. Jadi itu rumusannya. Okey, sekarang kita tengok contoh. Saya nak menggunakan dakwat lain yang bukan kuning supaya nampak kontras ya. Mudah sedikit untuk mata kita melihat. Kira jumlah nombor dari sebutan ke-6 ke sebutan ke-12. Janjang aritmetik 6, 10, 14 dan berikutnya. Jadi 6, 10, 14, kita tidak tahu apa nombor berikutnya, kita tidak tahu apa nombor yang terakhir, ya. Tetapi nombor terakhirnya adalah T12 ya. Kita tidak tahu langsung apa itu T12. Okay. A sebutan pertama adalah 6 dan beza sepunya D bersama dengan 10 tolak 6 iaitu 4. Sekarang bagaimana kita nak cari jumlah dari sebutan ke-6 ke sebutan ke-12? Kita boleh cari pada mulanya S5 ya. Remember ingat ya, kita nak cari dari jumlah sebutan ke-6. Jadi kita kena cari jumlah 5. 5 yang pertama. Tak termasuk ke sebutan yang ke-6 ya. Hanya 5 nombor yang pertama. Jadi kita lihat S5. Kita boleh gunakan formula Sn bersama dengan N per 2 2A campur N tolak 1D ya. Cuba tulis formula ni berkali-kali supaya kita boleh ingat dengan mudah. Jadi S5 bersama dengan 5 per 2 darab dengan 2A iaitu 6 tambah N tolak 1. 5 tolak 1D iaitu 4. Jadi bersama dengan 5 per 2. 2 darab 6, 12. Campur dengan 5 tolak 1 jadi 4. Jadi 5 tolak 1, 4. 4 darab 4 campur dengan 16 ya. Okey, jadi 12 campur 16 bersamaan dengan 28. Darab dengan 5 per 2. Kita buat beginilah, 28. Okey, tapi ruang saya sudah makin mengecil. 28 bagi 2 kita dapat 14. 14 darab 5, kalau 14 darab 10, 140. 140 bagi 2 jadi 70. Okey, S5 70. Kita nak cari pula S12. Saya buat section ya. S12 pula, kita guna formula yang sama. 12 per 2. 2A, 2 darab 6. Campur 12 tolak 1 D iaitu 4.
Jadi sama dengan 6. 12 per 2 sama dengan 6 ya. Dan 2 darab 6, 12 tambah 11. 12 tolak 1, 11. 11 darab 4 jadi 44. Okey. Jadi 6 darab dengan 12 tambah 44 iaitu 56. Okey, 56 darab 6. Saya akan perlukan bantuan kalkulator memudahkan kerja. Boleh kita guna manual cara congak ataupun menggunakan kertas, tapi kita guna kalkulator lebih mudah dan kita mengurangkan kebarangkalian untuk membuat kesilapan. Okey, jadi jawapannya untuk S12 adalah 336. Sekarang kita nak cari jumlah dari T6 ke T12. Ialah bersamaan, jumlah dari T6 ke T12 ialah bersamaan dengan S12 tolak S5. Saya bubuh ke kanan semuanya, iaitu 336 tolak 70 bersamaan dengan 266. Jadi inilah jawapan yang kita cari. Okey, saya harap adik-adik semua faham. Boleh berhentikan video ini, cuba dengar sendiri. Nanti saya akan juga berikan latihan latihan yang banyak supaya adik-adik semua boleh praktis. Sebab latihan yang berterusan adalah rahsia kepada kejayaan dalam subjek matematik. Terusnya, okey, sekarang kita nak belajar cara untuk mengira bilangan sebutan untuk sesuatu jumlah. Apa maksudnya sini? Jumlah kita telah ketahui, tetapi kita nak cari berapa bilangan sebutan kesemuanya. Jadi contoh yang saya adakan di sini, saya beri di sini ialah dia beri janjang aritmetik 7, 10, 13 dan seterusnya. Berapa banyak sebutan akan memberi jumlah sebanyak 920. Besar jumlahnya ya. Okey, jadi janjang aritmetiknya ialah 7, 10, 13 dan seterusnya. Kita tidak tahu berapa banyak. Yang kita tahu, sebutan pertama A adalah 7. Beza sepunya D adalah 10 tolak 7 iaitu 3. Dan kita diberitahu jumlah adalah 920. Jadi SN adalah 920. Yang kita nak cari ialah N. N kita tidak tahu. Bagaimana kita nak melakukannya? Jadi kita boleh guna formula Sn sama dengan N per 2 2A tambah N tolak 1D. Kita boleh guna formula ini. Jadi Sn adalah 920 bersamaan dengan N per 2. N kita tidak ketahui. 2 darab dengan A iaitu 7 campur N tolak 1, D adalah 3. Kita akan dapat persamaan kuadratik di sini. Okey, kita nak hilangkan 2. Jadi kita bawa 2 ke kiri akan menjadi 2 darab ya. 2 darab 920. Tadi berapakah 2 darab 920? 2 darab 920. 1840. 1840 sama dengan N 2 darab 7 14. Okey, seperti biasa N darab dengan 3 terlebih dahulu, itu jadi 3N, dan tolak 1 darab dengan 3 jadi tolak 3. Jadi 1840 sama dengan N 3N 14 tolak 3 bersamaan dengan 11 campur 11. Okey, kita darabkan semua nilai N dan 3N iaitu 1840 sama dengan 3N darab dengan N iaitu 3N kuasa 2 tambah iaitu N didarab dengan 11 iaitu 11N. Sekarang kita susun. Kita bawa 1840 ke kanan, dia jadi tolak 1840. Jadi kita akan dapat persamaan kuadratik 3N kuasa 2 tambah 11N tolak 1840 bersamaan 0. Jadi perlu kita selesaikan persamaan kuadratik ini dengan menggunakan
factorization. Okey, agak sukar untuk dilakukan ya, kerana nombornya agak besar. Kita tahu 3n di sini, n di sini, dan apa nombor di sebelah sini dan sebelah sini agak sukar ya. Jadi kita perlu mencuba satu persatu. Bagaimana, apakah nombor apa didarabkan akan menjadi 1840 dan perbezaannya adalah 11 ya. Oh, ada 3 lagi di sini. Mungkin saya nak mungkin cara yang lebih mudah ialah kita menggunakan formula kuadratik. Apa itu formula kuadratik? Okey. Ini sudah tentunya adik-adik sudah pun belajar formula kuadratik semasa tingkatan 4. Saya harap adik-adik masih ingat. Tetapi sekiranya tidak ingat, okey, ini caranya. Formula ubah adalah n. Jadi n adalah bersama dengan tolak b campur tolak punca kuasa 2 kepada b kuasa 2 tolak 4ac bagi kesemuanya dengan 2a. Masih ingat ke adik? Okey, ini untuk formula kuadratik yang berbentuk sebegini ya. Saya guna dawat hijau pula. Untuk formula kuadratik yang formatnya sebegini. A x kuasa 2 tambah bx tambah c bersama dengan kosong. Ini format dia ya. Jadi kita boleh menggunakan ada 3 pemboleh ubah A, B dan C. Apakah nilai A? A adalah 3, B adalah 11, C adalah tolak 1840. Okey, jadi minus B, tolak B iaitu tolak B adalah 11 campur tolak punca kuasa 2 kepada B kuasa 2 iaitu 11 kuasa 2 tolak 4AC. Okey, 4. Saya tak membubuh lagi tanda tolak sini. Kemungkinan akan berubah jadi campur. 4A. A apa? A adalah 3 dan C adalah itu dia. Tolak 1840. Okey. Jadi saya bubuh tolaklah di sini ya. Bagi dengan 2A. 2 darab dengan 3. Okey, bersama dengan tolak 11 campur tolak 11 kuasa 2 jadi 121 campur. Okey, sekarang sudah campur sebab ada tolak di sini, darab dengan tolak jadi campur. Okey, banyak nombor tu. Kita cuba kita guna kalkulator. 4 darab 3 darab dengan 1840 iaitu besar nombor ya, 22080. 22080 par 6 2 darab 3 iaitu 6. Okey, 22080 tambah 121 iaitu 22201 par 6. Wow, besar nombornya. Dan saya juga sudah hampir kehabisan ruang. Okey, sekarang kita tengok punca kuasa 2 iaitu 149. Okey. Punca kuasa 2 kepada 22,201 ialah 149 per 6. Jadi N adalah, okey, kita selesaikan satu persatu. 149 tolak 11 dahulu. Yang pertama adalah 23. Yang kedua pula. Okey, jadi 160. Tolak 160 bahagi dengan 6. Wow. Okey, jadi tolak 80 per 3. Okey, kehabisan ruang. Jadi apa maksudnya? Sekiranya kita lakukan factorization dia akan jadi 3n campur 80 dan n tolak 23. Sudah tentunya n adalah bersama dengan tolak 80 per 3 atau n bersama dengan 23. Tapi kita lihat ya, kita lihat di sini n adalah integer ya, sebab itu adalah nombor sebutan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Mana mungkin n bersamaan dengan nombor
tolak. Nombor negatif tidak mungkin ya. Jadi secara kesimpulannya n adalah 23. Okey. N tidak boleh ataupun kita letak di sini n semestinya lebih daripada kosong dan nombor bulat dan integer. Jadi inilah nombornya, jawapannya n adalah 23. Okey, jadi kita akan bertemu lagi di video yang akan datang. Kita akan belajar pula tentang janjang geometri. Sekian. Jumpa lagi.